Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua adik-adik cikgu yang sedang menonton video Cikgu Nur TV. Alright, so untuk video kali ini cikgu nak discuss sedikit tentang dokumen-dokumen yang perlu disimpan dalam perniagaan. Dokumen yang kita sentiasa guna ketika kita menjalankan perniagaan. Okey, sebelum tu kita tengok dulu tiga akta yang termaktub dalam perniagaan, jenis perniagaan iaitu Akta Pendaftaran Perniagaan 1956, Akta Syarikat 2016 dan Akta Perkongsian Liability Terhad 2012. So kita tengoklah beberapa pembahagian dan perbezaan bagi setiap akta tersebut ya. Okey, untuk akta-akta ini jenis perniagaan yang digunakan adalah untuk milikan tunggal dan perkongsian biasa tertakluk kepada Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. Okey, sedian berhad dan awam berhad di bawah Akta Syarikat 2016 dan perkongsian liability terhad Akta Perkongsian Liability Terhad 2012. Okay. Sumbangan modal untuk ketiga-tiga jenis perniagaan ini. Okay, untuk milikan tunggal dan perkongsian, pemilik dan rakan kongsi yang memberikan sumbangan. Okay, untuk sedian berhad dan awam berhad pula sumbangan saham. Okay. Untuk PLT, sumbangan rakan kongsi. Okay, pemilik perniagaan pula siapa? Okay, untuk milikan tunggal dan perkongsian biasa, pemiliknya adalah kalau milikan tunggal, pemilik tersebutlah. Kalau kedai runcit Ahjeng lah dia punya pemilik kan. Dan perkongsian, rakan-rakan kongsi. Untuk sedian berhad dan berhad pula pemegang saham dan PLT juga rakan kongsi. Baik, bagaimana pula dengan liability untuk ketiga-tiga jenis syarikat ini ya? Untuk milikan tunggal dan perkongsian liability peribadinya tidak terhad. Okay, untuk sedian berhad dan berhad terhad, PLT juga terhad. Untuk milikan tunggal dengan perkongsian sahaja tidak terhad. Okay, bilangan pemilik pula untuk milikan tunggal seorang sahaja, nama pun tunggal, semesti seorang sahaja. Perkongsian biasa 2 hingga 20 orang. Okay, untuk sedian berhad 1 hingga 50 orang, awam berhad pula 1 hingga tiada had maksimum. Baik, untuk PLT 2 sehingga tiada had maksimum. Okay, siapa yang bertanggungjawab dalam pengurusan perniagaan ini? Okay, yang pertama untuk milikan tunggal, pemilik lah. Okay, siapa lagi yang nak uruskan? Untuk rakan kongsi, semua rakan kongsi. Okay, sedian berhad dan berhad, lembaga pengarah yang bertanggungjawab dalam pengurusan perniagaan, dan PLT pula rakan kongsi. Baik, kita tengok sedikit apakah tanggungjawab usahawan setelah mendaftarkan perniagaan mereka. Okey, kalau kita tengok dekat sini, yang pertama sekali adalah mempamerkan papan tanda perniagaan mengikut spesifikasi PBT. Kalau dekat kedai tu kan, dia ada signage dia, kedai runcit Salma. Okey, restoran Al-Rauda, macam itulah kan. So, bagaimana dia punya saiz, spesifikasinya mestilah mengikut piawaian pihak berkuasa tempatan. Okey, kemudian yang kedua, okey tadi yang pertama ni yang pertama. Okey, yang kedua pula, nama dan nombor pendaftaran, okey, mestilah tertera pada dokumen rasmi perniagaan. Itu penting. Yang ketiga, okay, memperbarui sijil perakuan perniagaan bila-bila masa sebelum tempoh 30 hari selepas pemerbadanan sesebuah syarikat. Okay, kemudian yang keempat, sekiranya ada sebarang perubahan maklumat perniagaan perlulah didaftarkan dalam masa 30 hari. Itu jika adalah, kalau tak ada, tak apa. Okey, yang kelima pula adalah menamatkan pendaftaran perniagaan dalam tempoh 30 hari dari tarikh penamatan perniagaan. Dan yang keenam, mempamerkan sijil perakuan pendaftaran perniagaan dan lesen perniagaan di premis perniagaan. Ini borang D lah kan, lesen tu sijil perakuan pendaftaran perniagaan tu. Baik.
So, sekarang sampailah kita kepada dokumen perniagaan yang perlu disimpan. Okay. So, cikgu kecilkan sikit. Hopefully you guys boleh nampak. Cikgu nak tunjukkan sepenuhnya lah. Okay, boleh nampak Alright. Okay, so dokumen perniagaan ada 5. Cikgu bahagikan kepada 5. Okay, yang pertama adalah rekod transaksi bank. Okay, yang kedua rekod kos operasi selain dari pembelian. Okay, yang ketiga rekod ambilan dan modal. Yang keempat rekod pembelian dan jualan secara tunai. Dan yang kelima, rekod pembelian dan jualan secara kredit. So, yang rekod pembelian dan jualan ni cikgu divide kepada 2. Yang untuk tunai dan juga untuk kredit. Okay, so rekod transaksi bank. Okay, rekod transaksi bank ada 4 dokumen yang penting. Okay, yang pertama adalah keratan cek. Okay, kemudian slip bank, slip pindahan wang dan juga penyata bank. Okey. Untuk rekod kos operasi, ni selain daripada pembelian Okey, kita ada voucher pembayaran dan kita ada penyata gaji. Yang ketiga, rekod ambilan dan modal ada satu saja iaitu memo. Okey, yang keempat rekod pembelian dan jualan secara tunai ada 2 iaitu bil tunai dan slip daftar tunai. Okay, yang banyak sikit tu dekat rekod pembelian dan jualan secara kredit sebab dia ada cikgu asingkan dia sebelum urus niaga, semasa urus niaga dan juga selepas urus niaga. Cikgu asingkan kepada 3. Cikgu naikkan sikit bagi nampak Okey. So, sebelum urus niaga, kita ada surat tanya, kita ada katalog, ada senarai harga, ada sebut harga. Okay. Semasa urus niaga pula, kita ada borang pesanan, kita ada nota serahan, ada invoice dan ada nota debit dan nota kredit. Okay, selepas urus niaga, kita ada resit dan penyata akaun. Okay, so inilah. Kalau kita nak kira satu persatu, kita ada 4, 6, 7, 9, 13, 17, ada 19 dokumen perniagaan yang perlu disimpan. Inilah. Okay, boleh nampak Cikgu besarkan sikit. Full. Okay. So kalau you guys nak nota ni, boleh subscribe cikgu punya Telegram Cemerlang Perniagaan with Cikgu Nur. Okay, yang tu public je. So just subscribe je, cari je, search je Cemerlang Perniagaan with Cikgu Nur. Cikgu ada share nota-nota dalam tu Okay, dan kita tengok satu persatu. Okay, kita tengok satu persatu. Yang pertama adalah keratan cek. Okay, keratan cek ni adalah dokumen rujukan apabila pembayaran dibuat menggunakan cek. So ini yang belah sini, cik contohin sikit. Okay, yang belah sini ni Okay, ini adalah cek. Okay, ini adalah cek. Yang keratan cek ni yang kita tinggalkan dalam cek ni. Kita tak koyakkan ini. Ini yang belah kiri ni yang kecil ni. Okay. So ini adalah keratan cek yang mana ia akan menjadi rujukan kepada kita bila kita nak buat penyata akaun, nak tengok apa duit yang keluar guna cek kan. So kita tengoklah dekat sini sebab dekat sini dia ada dia ada tarikh, okay, bayar kepada siapa. Okay. Kemudian yang ni apa, tujuannya untuk apa? Untuk bayar tu untuk apa? Okay. Kemudian berapa? Berapa nilai yang dikeluarkan. Jadi dengan keratan cek ni lah kita boleh rujuk balik kita punya duit yang kita keluarkan. Okay. Yang kedua adalah slip bank. Okay, slip bank ni adalah dokumen yang dikeluarkan oleh bank apabila peniaga memasukkan wang tunai atau cek ke dalam akaunnya di bank. Okay, so slip bank ni kalau kita pergi bank kan dekat tepi tu ada kaunter, ada banyak-banyak slip, ada banyak-banyak kertas kan borang yang kita nak
isi kan. So bila kita nak masukkan duit, kita ambil lah slip wang tunai masuk. Okay, so adalah dekat situ tulislah nak masukkan nombor akaunnya apa kan, namanya siapa dan jumlahnya berapa. So kita pun masukkan di kaunter. Alright. Yang ketiga adalah slip pindahan wang. Slip pindahan wang ni adalah slip yang diperoleh apabila kita buat pemindahan wang kepada akaun pihak ketiga secara elektronik. Yang kita pergi ke CDM ataupun kita pergi CDM lah kan, cash deposit machine kan, atau check deposit machine. Okay, so bila kita masukkan duit, kita akan dapat ni, dapat slip bank ni. Okay, kat sini dia ada tunjuk lah tarikhnya, okay, nombor rujukan, masa, kemudian ada lokasi kan, akaun semasa atau simpanan, urusan pindah, maksudnya kita pindahkan duit pindahan ya, amountnya berapa ke nombor akaun apa, baki berapa, baki bank kita ada berapa kan. Okay, urus niaga diterima. Yang keempat adalah penyata bank. Okey, penyata bank ni dikeluarkan oleh bank bagi menunjukkan transaksi yang telah dilakukan oleh peniaga bagi suatu tempoh tertentu. Selalunya bank ni dia akan ada penyata bank bulanan. Maksudnya dalam sebulan berapa. Kemudian bila dah akhir tahun dia akan ada penyata bank tahunan. So dekat situ kita boleh tengoklah duit kita keluar masuk ni contohlah. Contoh penyata akaun bank dari akaun dari Maybank. Okey, dari Maybank. Dari Maybank. Ini contoh dia. Okey, surat yang kelima adalah surat tanya. Surat tanya ni adalah surat yang dihantar kepada penjual untuk kita dapatkan maklumat tentang barang yang kita nak beli. Kita tanya barang tu ada ke tak ada. Kalau kita tengok dekat sini, syarikat Momogun ni dia tanya kepada syarikat pembekal Rizwan ni. Ni senarai harga barangan runcit. Jadi kata berhubung perkara di atas, pihak kami ingin mendapatkan senarai harga barangan runcit dan sebagainya lah. Okey, ni surat tanya. Yang keenam, okey, katalog. Okey, katalog. So katalog ni adalah dokumen bercetak yang mengandungi gambar yang berwarna dan maklumat tentang barang yang hendak dijual. Masa cikgu sekolah mendengar dulu, okey, katalog yang paling popular sekali adalah katalog Avon. Kan setiap bulan ada. So dekat situ ada gambar lah, gambar cantik, kulit jadi cantik, yang gemuk jadi kurus. Kemudian dia ada description dia, dia punya benefit bagi setiap produk dia. Dia very, orang kata lengkap lah dalam katalog tu. Yang ni contohnya katalog di supermarket. Ada barang, ada nama barang tu, ada kod, ada harga, ada promosi ke tak ada promosi. So, dia ada tunjuk dekat sini Okey, seterusnya adalah senarai harga. So, senarai harga ni adalah dokumen yang menyenaraikan dan mencatatkan harga barang yang dijual oleh peniaga. Okey. So, kalau senarai harga ni, apa beza dia dengan katalog? Katalog dia ada gambar berwarna lagi. Kalau senarai harga ni dia hanya ada nama barang dengan harga. Itu sahaja ya. Kalau kita tengok kat sini kan, beras brand Jati. Okey, ada bawang merah, bawang putih, bawang besar. Rempah kari sup kunyit ni. Dia ada senarai, ni adalah senarai barang. Kemudian dia punya berapa unit dia, berapa kg dia. Kemudian ada harga dia. Itu sahaja dalam senarai harga. Okey. Baik, seterusnya adalah sebut harga. Okey, sebut harga adalah dokumen yang mengandungi harga barang-barang yang diminta oleh pelanggan. Okey, ada harga-harga barang yang diminta oleh pelanggan. Okey, ini contoh dia. Dia beza dengan senarai harga. Senarai harga tu dia ada semua. Semua barang yang kita jual, kita listkan dalam tu. Tapi sebut harga ni, apa yang customer nak daripada kita. Contoh dia kata, saya nak beras Jati, saya nak bawang merah, saya nak kunyit. Itu saja dia nak. Contoh kan, customer nak. Jadi kita hanya bagi harga untuk apa yang dia nak. 3 tu saja. Jangan bagi list semua. List semua tu senarai harga. Sebut harga yang diminta oleh customer sahaja, itu sahaja kita bagi. Okay. Ni contoh dia lah. So sebut harga ni dia lebih, orang kata lebih formal sedikit lah. Dia ada
ada alamat, okey, ada alamat, okey, ada logo. Lepas tu ada nombor rujukan, ya. Nombor sebut harganya apa, dan lain-lain lah. Yang ni yang diminta oleh customer lah. Kalau ikutkan produk dia banyak lagi. Yang ini yang customer nak sahaja. Okey, seterusnya adalah borang pesanan. Okey, borang pesanan ni adalah borang yang digunakan oleh pembeli untuk membuat pesanan barang daripada penjual. Maksudnya bila kita dah setuju dengan harga tu, kita pesanlah barang tu, order lah. Kan? Kalau kita tak setuju, kita tak hantarlah borang pesanan. Kalau kita setuju dengan harga dalam sebuah harga tu, kita hantar borang pesanan, ya. Okay, so ini borang pesanan dia. Dia nak 30 pasang. Harga seunit ni yang dah dipersetujui, yang memang dah ada dalam sebuah harga. Okay, seterusnya adalah nota serahan. Nota serahan ni adalah dokumen yang dihantar oleh penjual kepada pembeli bersama dengan barang yang dipesan sebagai bukti penerimaan barang. Okay. Maksudnya bila seller, penjual, pembekal, dia hantar barang kepada kita dan dia akan bagi nota serahan ni. So nota serahan ni dia adalah maksudnya kita ni terima barang tu dalam keadaan yang baik lah. Dah terima barang tu berapa banyak, 100, okay. Harga seunit dia berapa. So kita setuju, kita terima, barang dah sampai. Nota serahan ni. Alright. Yang ke-12, okey, 12 dah. Okey, invoice. Okey, invoice ni adalah dokumen yang dihantar oleh penjual kepada pembeli apabila pembeli membeli barangan secara kredit. Maksudnya tadi dia dah hantar barang tapi dia belum bayar lagi. Sebab dia akan bayar secara kredit. Jadi apa pembekal perlu buat? Pembekal perlu hantar invoice. Invoice tu sejumlah harga lah, mengikut barang yang kita hantar tu berapa yang customer kena bayar kepada kita. Okey, ini invoice. Kepada kedai komputer. Dia beli apa? Rak pameran. Beli berapa? Satu. Ini RM240. Inilah yang perlu dibayar oleh kedai komputer Rubin. Okey, yang ke-13, nota debit. Okey, nota debit ni adalah dokumen yang dihantar oleh penjual kepada pembeli untuk memaklumkan pembeli bahawa hutangnya telah bertambah. Okey, apa maksudnya dekat sini? Contohnya, kalau sepatutnya dia hantar barang tu, lima. Sepatutnya dia nak 4 saja. 4 saja barang tu, tapi kita hantar 5. Jadi maksudnya pembeli tu terhutang 1 unit kepada kita. So nota debit ni maksudnya pembeli tu berhutang, hutang dia bertambah dengan kita. Daripada 4 jadi 5. Contoh kalau dalam syarikat ni, dia kata 30 pasang kasut wira dalam invoice sekian-sekian-sekian bertarikh 12 Februari. Okey, yang berharga RM16 sepasang dikenakan bayaran berkurang. Yang ni dia tersalah tulis harga. Sebenarnya harga dia RM16 sepasang tapi dia tulis RM15 sepasang. Jadi nota debit ni untuk pembetulan kesalahan dia letakkan harga tu. Jadi pembeli tu yang sebelum ni dibayar dalam kadar yang salah tu terpaksa bayar baki yang tersalah tu. Alright? So nota kredit ni vice versa dia lah. Kalau nota debit tadi nak maklumkan bahawa hutang pembeli tu bertambah, yang ini pula kita nak maklumkan hutang dia berkurang. Contohnya 10 pasang kasut hana dalam invoice bertarikh 12 Februari berharga RM10 sepasang dikembalikan kerana didapati telah rosak. Maksudnya dia hantar 10 pasang, ada satu pasang rosak dan dikembalikan, dan maksudnya dia perlu bayar 9 sajalah instead of 10. Jadi hutang dia berkurang. Okey, seterusnya adalah resit. Resit ni adalah dokumen yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli untuk membuktikan penerimaan bayaran daripada pembeli. Ni resit lah. Resit ni biasalah kan. Orang kata dari sekolah rendah pun kita memang dah biasa dah dengan resit. Bayar yuran sekolah dapat resit apa semua kan. So resit ni lah. Okay. Bukti penerimaan bayaran. Okay. Yang 16, penyata akaun. Penyata akaun dia tak sama dengan penyata bank. Okay. Penyata bank, bank antara kita dengan bank lah yang melibatkan bank. Penyata akaun ni antara kita dengan pembeli.
Dokumen yang dihantar oleh penjual untuk menunjukkan ringkasan urus niaga yang berlaku antara penjual dan pembeli. Okey. So dalam ni dia ada tulis lah, okay, invoice bertarikh sekian 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 berapa. Okay, nota debit, nota kredit berapa. Jadi dia punya rumusan dia. Penyata akaun Okey, bil tunai pula dokumen yang dihantar oleh penjual kepada pembeli yang membeli secara tunai atau cek. Bil tunai. So dia dah bayarlah secara tunai. Okey. Jumlahnya berapa? Kerusi 400, okey, meja 600. Dia bayar 1000 baki 100. Okey, jumlah dia 900. Yang ni dia bayar guna cek. Sebab apa? Sebab ada nombor cek kat bawah tu. Kan? Okey, 18. Slip daftar tunai. Okey, slip daftar tunai adalah dokumen yang dikeluarkan oleh mesin daftar tunai penjual apabila pembeli membuat bayaran secara tunai. Ni kalau macam kita pergi beli barang kat supermarket, kita dah bayar and then dia bagi kita resit daripada mesin tu kan. So tu adalah slip daftar tunai. Okey, yang ke-19. 19 ni, ada lagi. Okey, yang ke-19 adalah voucher pembayaran. Okey, voucher pembayaran ni adalah dokumen yang mencatatkan semua jenis pembayaran yang dilakukan oleh perniagaan itu sendiri sama ada menggunakan tunai atau cek. So itu adalah voucher pembayaran. Okey, inilah. Selalunya voucher pembayaran ni kita bayar komitmen kita lah. Contohnya macam kita bayar utilities, bill kan. Kita keluarkan. Ataupun sewa kedai. Macam ni contohnya dia tulis sewa kedai 800. Jadi kita buat voucher pembayaran yang menandakan kita mengeluarkan duit untuk membayar komitmen kita. Jadi ada bukti lah dekat situ. Okay. Dan seterusnya penyata gaji. Dokumen yang disediakan oleh majikan kepada pekerja untuk mencatatkan pembayaran gaji pekerja. Ni contohlah. Ni contoh slip gaji pekerja kerajaan ni. Okey. 21 memo. Memo ni adalah dokumen yang digunakan untuk merekodkan urus niaga antara pemilik perniagaan dan perniagaannya. Okey, selalunya memo ni digunakan apabila apabila pemilik syarikat menggunakan aset syarikat untuk kegunaan peribadi dia. Okey, contohnya macam dia kata pemilik telah mengeluarkan barang niaga bernilai RM50 untuk kegunaan keluarganya. Maksudnya untuk kegunaan peribadi, bukan untuk buat bayar komitmen, bukan untuk beli bahan mentah. Okey, ni untuk diguna sendiri. Ataupun pemilik mengambil satu set sofa untuk diletakkan di rumahnya kan untuk kegunaan peribadi. So kita guna memo. Okay. Yes, so itu sahaja 21 dokumen perniagaan yang perlu disimpan oleh peniaga. Okay, so cikgu harap dengan explanation dan contoh bagi setiap dokumen ni dapat memberi penjelasan, pencerahan yang lebih baik kepada anda semua dan diharapkan kalau keluar soalan simulasi bila kita guna dokumen-dokumen ni anda semua boleh jawab. Okay, so itu saja. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.